Sektor perkhidmatan merupakan sektor yang tidak menghasilkan barang, akan tetapi ia sangat menyumbang kepada kegiatan ekonomi sektor pertama dan juga sektor kedua. Dalam sektor ini terdiri daripada subsektor-subsektor seperti kewangan dan insuran hartanah, perkhidmatan perniagaan, pengangkutan dan penyimpanan, komunikasi perdagangan borong dan wiji, penginapan dan restoran, utiliti serta perkhidmatan kerajaan. Dalam kajian ini, kami hanya memilih untuk memfokuskan kepada sektor pengangkutan awam sahaja. Kerana pada zaman moden ini, amatlah bergantung kepada sektor pengangkutan awam, ia dapat meningkatkan pembangunan dan juga KDNK negara. Terdapat 3 jenis dalam sektor ini iaitu pengangkutan darat, pengangkutan udara dan pengangkutan laut. Seterusnya ialah isu dalam pengangkutan awam. Antara isu dalam pengangkutan awam ialah pencemaran udara, kesesakan lalu lintas, pencemaran bunyi, tambang mahal dan kemalangan. Isu yang saya akan terangkan ialah berkaitan masalah pencemaran udara. Masalah pencemaran udara ini boleh memberikan kesan kepada kesihatan manusia, iaitu berdasarkan Harian Metro, seorang wanita dilaporkan pingsan akibat serangan asma di dalam pengangkutan awam iaitu bas. Kejadian ini berlaku disebabkan bas itu terperangkap di dalam kesesakan lalu lintas selama 3 jam yang menyebabkan mangsa mengalami sesak nafas. Situasi ini berlaku disebabkan oleh fenomena Pulau Haba Bandar. Fenomena Pulau Haba Bandar berlaku sekiranya suhu di kawasan bandar meningkat disebabkan oleh pelepasan asap kenderaan bermotor seperti motosikal dan bas. Seterusnya, kementerian atau agensi yang terlibat dalam sektor pengangkutan awam. Terdapat 4 kementerian dan agensi dalam kajian ini, iaitu Kementerian Pengangkutan Malaysia, Kementerian Kerja Raya, Agensi Pengangkutan Awam Darat dan Perbadanan Aset Kereta Api. Kami memfokuskan kepada Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT. Kementerian ini merupakan kementerian utama dalam pengurusan dan pembangunan sektor perkhidmatan pengangkutan. Salah satu peranan MOT adalah merancang dan melaksanakan projek yang berkaitan dengan pengangkutan darat, logistik, maritim dan infrastruktur udara. Contohnya, Kementerian Pengangkutan Malaysia telah merangka rancangan bagi pemodenan lapangan terbang Miri yang akan menambah kapasiti pengendalian penumpangnya daripada 2 juta kepada 3 juta penumpang setahun. Skop kerja pemodenan yang dicadangkan termasuk meluaskan bangunan termini yang sedia ada, penambahan lebih banyak kaunter daftar masuk dan memperkenalkan sistem pengurusan bagasi baharu, serta pemodenan kemudahan penumpang supaya keselesaan penumpang dapat dipertingkatkan. Oleh itu, melalui pelaksanaan projek ini dapat meningkatkan kecekapan perkhidmatan pengangkutan awam, daya saing dan menyumbang kepada kepentingan ekonomi rakyat dan negara. Berhasilan program daripada agensi yang terlibat, agensi yang dipilih ialah Kementerian Pengangkutan Malaysia. Program Malaysia Shipping Master Plan merangkumi kepada pembinaan dan perbaikian kapal untuk sektor pengangkutan dalam negara. Pembaikian kapal di pelabuhan boleh menambah baik kapal kargo dengan memastikan kapal kekal dalam keadaan baik untuk berlayar. Industri pembinaan kapal yang maju juga boleh membawa kepada peningkatan kapal kargo dengan memperkenalkan kapal baharu yang lebih besar, cekap dan mampu mengangkut lebih banyak kargo. Kedua-dua industri ini memainkan peranan penting dalam menyokong pertumbuhan dan penambahbaikan kapal kargo dalam sektor perkapalan. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) menyatakan bahawa industri ini berkembang maju dalam sekitaran sentiasa berubah di mana pelbagai pihak berkepentingan bekerjasama untuk membentuk, membina, menyelenggara dan menaik taraf kapal. Pembinaan kapal di Malaysia dapat dilihat melalui pembinaan kapal besi dan pembinaan AR Diamond. Di samping itu, antara cadangan bagi mengatasi isu pengangkutan awam adalah dengan menggalakkan penggunaan Energy Efficient Vehicle (EEV). EEV merupakan kenderaan yang menggunakan teknologi serta tidak bergantung kepada bahan api fosil. Contoh-contoh EEV adalah kenderaan elektrik (EV), kenderaan hybrid (HEV), kenderaan hybrid pengecasan (PHEV), kenderaan awam elektrik dan sebagainya. Jadi, ia dikategorikan sebagai mobiliti yang menggunakan tenaga yang bersih kerana ia bergerak menggunakan tenaga elektrik. Kesannya, tiada gas-gas karbon yang menjejaskan alam sekitar, tiada pencemaran udara, kesihatan manusia akan lebih sihat. Kesimpulannya, terdapat pelbagai isu serta masalah yang berlaku disebabkan pengangkutan awam. Oleh itu, semua pihak harus bekerjasama bagi mengurangkan serta menghapuskan masalah yang berlaku akibat pengangkutan awam.